Selamat petang, salam sejahtera. Pada awalnya, orang menyangka pembekuan berkenan akaun bersatu dipercayai ada kaitan dengan siasatan SPRM terhadap dana rangsangan kerajaan berjumlah RM92.5 bilion. Tapi saudara-saudara, semuanya itu akhirnya lenyap daripada sangkaan apabila ada satu sumber daripada SPRM mengatakan bahawa beliau yang enggan dikenali mengatakan bahawa pembekuan yang dibuat SPRM itu sebenarnya bagi menyiasat dakwaan bahawa bersatu menerima sumbangan daripada kira-kira 10 kontraktor yang mendapat pelbagai projek semasa parti itu menjadi kerajaan. Sumber itu juga berkata bahawa jumlah sumbangan itu disyaki berjumlah lebih daripada 300 juta. Tambah sumber itu lagi, baki dalam 2 akaun bank bersatu ketika ini adalah sekitar 40 juta. Pendedahan daripada sumber SPRM yang enggan dikenali ini amat mengejutkan kita. Kerana pada asalnya, kita menyangkakan bahawa pembekuan akaun bersatu kita sangka kerana adanya kaitan dengan siasatan SPRM terhadap dana rangsangan kerajaan berjumlah 92.5 bilion yang digunakan semasa pandemik COVID-19 dan disangka dan didakwa diselewengkan. Namun demikian sumber ini jelas mengatakan bahawa sumber yang tidak enggan dikenali ini daripada SPRM mengatakan bahawa pembekuan dibuat bagi menyiasat dakwaan bersatu menerima sumbangan daripada kira-kira 10 kontraktor yang mendapat pelbagai projek semasa parti itu menjadi kerajaan. Sumber itu juga berkata jumlah sumbangan itu disyaki berjumlah lebih daripada 300 juta. Maafkan saya, bukan 30 juta tetapi lebih daripada 300 juta. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita ialah akaun parti ini telah disahkan oleh Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, bahawa akaun parti bersatu berkenan dibekukan oleh pihak berkuasa sejak 2 minggu lalu bagi memudahkan siasatan yang dibuat mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Oleh sebab itulah kita menulis dan kita memberikan tajuk kepada konten kali ini, akaun bersatu dibekukan kerana disyaki wang datang daripada aktiviti haram. Kerana ianya telah pun disiasat mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Saudara ikuti terus ulasan ini, semoga apapun yang berlaku kebenaran tetap terungkai akhirnya. Semoga apa yang berlaku ini dapat merungkai kebenaran. Sama ada bersatu berada di pihak yang benar maupun siapa yang benar, kita akan ketahui selepas ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Anda masih ingat Parti UMNO pernah dibekukan akaun mereka gara-gara siasatan SPRM terhadap 1MDB dan juga gara-gara adanya kononnya derma daripada Arab Saudi, putra Arab Saudi yang itu melibatkan jumlah yang lebih besar. Tetapi ketika akaun itu dibekukan, ada duit dalam akaun Barisan Nasional UMNO, maafkan saya, dalam akaun UMNO ada lebih daripada 100 juta. Tetapi kali ini ianya bukan tentang UMNO pula. UMNO telah dibekukan tetapi sekarang telah pun dibuka semula. Sekarang ini pula giliran Parti Bersatu dibekukan akaun kerana adanya dakwaan derma RM 300 juta. Yang menjadi persoalan ialah dari mana derma 300 juta ni? Takkanlah daripada putra Arab lagi kan? Takkanlah kali ini pula giliran Arab lagi? Ini memang lucu lah. Balik-balik derma. Itulah sebabnya saya sangat menyokong apabila ada ahli-ahli parlimen yang mengusulkan, bahkan ada NGO, aktivis-aktivis yang memohon dan mahu supaya
dibentangkan satu rang undang-undang pendanaan politik yang lebih telus, yang lebih jitu, yang lebih detail dan lebih terperinci supaya pendanaan politik ini dapat dikawal dengan lebih baik. Contohnya, derma itu didetailkan. Kedua, dihadkan jumlah uang di dalam satu-satu parti supaya tidak ada berlaku lagi seperti ini. Kalau lebih duit dalam had tersebut, contohnya dalam satu akaun itu hanya dibenarkan 100 juta untuk satu parti, lebih daripada itu perlu diisytiharkan melalui Bank Negara Malaysia, melalui SPRM, supaya ianya tidaklah terlalu mencurigakan. Anda setuju dengan saya? Kalau Anda setuju, tekan butang subscribe dan tinggalkan komen kamu. Yang hangat pada petang ini ialah apabila ada sumber mendedahkan, akaun Bersatu dibekukan kerana derma RM 300 juta. Wah, soalan paling besar cepu emas untuk kita semua malam ini ialah dari mana derma 300 juta itu? Siapakah gerangannya yang sangat baik hati dan kaya raya luar biasa ini? Dan dari mana gerangannya 300 juta ini? Dan untuk apa? Banyak gila nih, bukan sedikit nih bosku. Baik, sehari selepas mendedahkan akaunnya kepada umum, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM memberitahu akaun berkenan sudah dibekukan agensi terbabit. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan pembekuan tersebut. Katanya akaun parti berkenan dibekukan pihak berkuasa sejak 2 minggu lalu bagi memudahkan siasatan yang dibuat mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Bagaimanapun, Azam Baki enggan mengulas lebih lanjut. Pada awalnya, pembekuan berkenan dipercayai ada kaitan dengan siasatan SPRM terhadap dana rangsangan kerajaan berjumlah RM92.5 bilion semasa pandemik COVID-19 dan didakwa diselewengkan. Bagaimanapun, satu sumber memberitahu atau sumber SPRM yang enggan dikenali berkata, pembekuan dibuat bagi menyiasat dakwaan Bersatu menerima sumbangan daripada kira-kira 10 kontraktor yang mendapat pelbagai projek semasa parti itu menjadi kerajaan. Sumber itu berkata, jumlah sumbangan itu disyaki berjumlah lebih 300 juta. Yang ini saya nak ulang balik. Bayangkan, menurut sumber SPRM ini yang enggan dikenali. Biasanya sumber macam ini boleh dipercayai, cuma dia tak mahu dikenali. Dan biasanya akan akhirnya terdedah juga sepenuhnya kebenarannya. Menurut sumber SPRM ini, pembekuan itu dibuat bagi menyiasat dakwaan Bersatu menerima sumbangan daripada kira-kira 10 kontraktor. 10 kontraktor. Persoalan pertama, siapa 10 kontraktor ini? Ada kaitankah dengan Parti Bersatu? Ada kepentingankah dengan Parti Bersatu? Kita pun tak tahu. Apa kontrak yang dia dapat pun kita pun tak tahu. SPRM saja yang akan siasat dan tahu. Dan menurut sumber ini, 10 kontraktor ini mendapat pelbagai projek semasa parti itu menjadi kerajaan. Perkataan pelbagai itu paling menyengat di telinga kita. Sumber itu juga berkata jumlah sumbangan itu disyaki berjumlah lebih 300 juta. Kalau ini bermakna setiap daripada kontraktor ini mendermakan, kalau dipuratakan, mendermakan 30 juta setiap orang. Bayangkan 30 juta. Berapa banyak itu? Kalau 30 juta dia derma, yang dia untung berapa? Kamu pikirlah sendiri. Tambah sumber lagi. Baki dalam 2 akaun bank Bersatu ketika ini adalah sekitar 40 juta. Jadi bakinya ada 40 juta. Yang lain sudah guna ke? Tak tahu. Pada awal Januari lalu, SPRM menahan seorang ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat swasta sebagai suspek dalam siasatannya.
Ketua Pegawai Eksekutif itu disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan di bawah pakej rangsangan ekonomi antara 2020 dan 2022. Individu terbabit kemudian didapati seorang ketua bahagian Bersatu. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu kemudian segera menjarakkan pemimpin tertinggi parti itu, Muhyiddin Yassin, daripada sebarang kesalahan atau penyelewengan. Ada juga dakwaan bahawa sebanyak RM40.5 bilion daripada jumlah tersebut berakhir dalam dana Perikatan Nasional untuk menghadapi PRU 15 lalu. Dakwaan tersebut dinafikan sekeras-kerasnya oleh Muhyiddin. Semalam Bersatu mendedahkan akaun terauditnya untuk mengukuhkan lagi penafian mereka daripada sebarang salah laku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.